Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah binti Jasni dengan nombor metrik 20208-21668. Saya merupakan ahli kumpulan 4. Saya bersama 5 lagi ahli kumpulan saya yang akan membentangkan tajuk relativisme. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 4 yang bersama-sama bertungkus lumus dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada Nama saya Nur Fatir Nabila binti Cik Fauzi yang merupakan metrik 2020836848. Nama saya Nur Farhanis binti Mak Johari bernombor metrik 2020875456. Nama saya Mahani binti Mahad, nombor metrik 2020856546. Nama saya Nur Afika binti Yusri, nombor kad metrik saya 2020850046. Saya Nur Harzikah binti Azmi, nombor metrik 2020836924. Apa yang kami akan huraikan dalam perbentangan ini adalah konsep relativisme, objektif kajian, dapatan perbincangan, hubung kait relativisme antara masyarakat dan kesimpulan. Relativisme adalah kepercayaan bahawa setiap perkara yang kita percaya bahawa kebenaran adalah relatif. Maksudnya, apa yang kita percaya adalah kebenaran kepada individu tersebut. Relativisme ini percaya bahawa apa yang menyebabkan kita ada pandangan terhadap sesuatu perkara itu benar. Kadang-kadang, apa yang kita rasa itu adalah betul, tidak semestinya orang lain akan rasa betul. Terdapat dua jenis kebenaran, antaranya adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki ini adalah kebenaran yang bersifat tetap dan tak dapat diubah kecuali perubahan yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Kebenaran yang kedua ialah kebenaran relatif. Kebenaran relatif ialah kebenaran yang kita guna untuk benda yang lebih abstrak. Benda yang kita tak boleh nampak. Contohnya, idea, pengetahuan, ilmu. Itu adalah benda yang kalau dalam falsafah adalah benda yang tidak semestinya dianggap benar. Konsep relativisme mempunyai kepentingan kepada kedua-duanya, iaitu ahli falsafah dan ahli antropologi. Ahli antropologi secara umum terlibat dalam relativisme deskriptif, manakala ahli falsafah terlibat dalam normatif relativisme. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji makna relativisme mengikut pandangan tokoh. Objektif yang kedua adalah untuk menguraikan kesan-kesan relativisme di Malaysia. Okey, dari segi konsep relativism ialah dia berasal daripada kata Latin iaitu relativus yang bererti nisbi atau relatif. Secara umumnya dalam erti kata lain ialah berpendapat bahawa ia adalah perbezaan manusia, budaya, etika, moral dan agama. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, relativism ialah fahaman bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Dari sudut lain fahaman, ini menyatakan tiada nilai mutlak untuk menghukum sesuatu perbuatan. Semua kebenaran adalah relatif, iaitu tiada sesuatu jawapan yang tiada siapa yang lebih betul. Semuanya tertakluk kepada pandangan dan pendapat yang boleh diterima. Okey, selain itu, konsep relativism juga digunakan dalam falsafah bagi nama cara tertentu untuk memahami realiti dan pengetahuan. Yang pertama, makna relativisme mengikut pandangan tokoh George Bernard Shaw tentang relativisme nilai. George Bernard Shaw lahir di Dublin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relativisme adalah pandangan bahawa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Makna relativisme secara terminologis dalam ensiklopedia Britannica adalah doktrin bahawa ilmu pengetahuan, kebenaran dan moralitas wujud dalam kaitannya dengan budaya, masyarakat maupun konteks sejarah dan semua hal tersebut tidak bersifat mutlak. Lebih lanjut, ensiklopedia ini menjelaskan bahawa dalam faham relativisme, apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk itu tidak bersifat mutlak, tapi senantiasa berubah-ubah dan bersifat relatif tergantung pada individu, lingkungan maupun kondisi sosial. Di antara bahasan novel Shaw ini yang ada kaitannya dengan pembahasan makalah ini adalah masalah relativisme agama.
Yang kedua, makna relativisme mengikut pandangan tokoh Robert Nozick yang lahir di Brooklyn, New York. Beliau adalah seorang ahli falsafah Amerika. Beliau paling terkenal dengan bukunya Philosophical Explanation yang merangkumi teori pengetahuannya yang bertentangan. Karya terakhir sebelum kematiannya adalah Invariance. Dalam bukunya Invariary, Robert Nozick menyatakan sekumpulan teori yang kompleks mengenai yang mutlak dan yang relatif. Dia berpendapat perbezaan mutlak atau relatif harus dibuat semula dari segi perbezaan invariant atau varian, di mana terdapat banyak perkara yang boleh dikemukakan oleh proposisi yang tidak berubah sehubungan dengan atau berbeza-beza. Beliau juga berpendapat bahawa keperluan adalah suatu gagasan yang tidak dapat dicapai tetapi dapat dihampiri oleh invarian yang kuat dalam berbagai keadaan, walaupun kita tidak pernah dapat mengenal pasti suatu proposisi yang tidak berubah sehubungan dengan segalanya. Yang ketiga, makna relativisme mengikut pandangan tokoh Edward Westermarck pula ialah beliau berpendapat bahawa penilaian moral tidak rasional tetapi berdasarkan emosi dan persetujuan sosial atau penolakan dan bukan pada akal. Beliau juga menafikan adanya kebenaran moral umum atau universal. Beliau merupakan seorang yang bermoral relativis dan dalam dua jilidnya Asal dan Perkembangan Idea Moral. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan ahli sosiologi Finland yang dilahirkan di Helsinki, Finland pada tahun 1862. Beliau dilantik sebagai pensyarah sosiologi di University of Helsingfors dan selepas itu dari tahun 1906 hingga 1918, beliau adalah profesor falsafah moral di sana. Edward Westermarck seorang pemikir bebas radikal pada masa itu. Dia mengkritik institusi Kristian dan idea Kristian dengan alasan bahawa mereka tidak mempunyai asas. Tokoh yang terakhir adalah Bernard Craig. Beliau seorang saintis politik Inggeris dan penyokong relativisme. Beliau menerbitkan sebuah buku dalam pertahanan politik pada tahun 1962 yang menunjukkan bahawa konflik moral antara masyarakat tidak dapat dielakkan. Beliau juga menyatakan bahawa hanya etika yang dapat menyelesaikan masalah konflik tersebut. Bernard menjadi pengaruh penting pada feminis kerana menurutnya pemimpin yang digerakkan secara ideologi mengamalkan satu bentuk anti-politik di mana tujuannya adalah mobilisasi masyarakat ke arah yang sama walaupun dengan kematian. Pandangannya dapat diringkaskan sebagai politik adalah etika yang dilakukan dalam khalayak ramai. Beliau juga berusaha untuk mencapai politik tindakan yang bertentangan dengan politik pemikiran dan ideologi. Ini adalah untuk mendamaikan masyarakat konflik moral dalam kalangan masyarakat pada masa itu. Kesan relativism ni ada 3. Yang pertama budaya, agama dengan etika. Okey, hari ini saya nak bincangkan yang tentang budaya. Kesan relativism kepada budaya ialah ketaksuban ideologi yang menyebabkan tiada kemajuan dalam diri masyarakat dan negara. Hal ini dikatakan demikian masyarakat dan negara telah menunjung kod nilai atau moral yang dipraktikkan. Selain itu, masyarakat yang mengamalkan konsep relativism yang mengambil tahu budaya lain juga percaya bahawa ia bersifat relatif, iaitu kata sifat yang digunakan untuk mencirikan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain. Di samping itu, jika setiap budaya yang diamalkan oleh masyarakat lalu mereka memberi pandangan atau mengkritik sesuatu budaya lain akan dilabelkan sebagai prejudis, iaitu rasa suka atau tidak suka yang tidak berasaskan terhadap sesuatu kaum, agama dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk mencapai kemajuan negara dalam kaum masyarakat. Oleh itu, kemajuan bermula apabila menerima pandangan dan pendapat orang lain supaya kita tak berlaku perbelahan dan pergaduhan. Kesan seterusnya ialah kebebasan bersuara juga dianggap prejudis. Jika masyarakat yang tidak menerima pandangan budaya lain, hal ini akan tercetusnya perpecahan antara kaum kerana relativism budaya yang memandang bahawa tidak ada budaya yang lebih baik daripada budaya lain. Sebagai contoh, budaya yang diamalkan oleh kaum India di mana mereka mendera diri mereka untuk mengingati pertempuran Karbala. Hal ini boleh mencetus pergaduhan sekiranya kaum lain yang membantah budaya ini. Jika memberikan pandangan tentang nilai dan moral yang dipraktikkan budaya lain juga dikira prejudis. Hal ini haruslah menyekat
kebebasan bersuara antara budaya tersendiri dengan budaya lain supaya tidak berlaku perpecahan antara kaum yang disebabkan tidak menerima pandangan budaya yang diamalkan oleh budaya lain. Oleh itu, demi memperkasakan toleransi antara budaya, haruslah lebih mendiamkan diri daripada berkata kerana bimbang dianggap prejudis dan akan berlakunya perpecahan dan pergaduhan antara kaum. Kesan relativisme kepada agama. Perspektif mengenai pluraliti boleh diterima pada tahap di mana penganut memperakui wujudnya tanggapan kebenaran yang berbeza bagi penganut agama yang berbeza. Namun, ia menimbulkan permasalahan apabila turut diandaikan hakikat kebenaran itu sendiri adalah berbeza dan memutlakkan kemajmukan kebenaran. Dalam konteks ini, agama disamakan dari sudut perakuan wujudnya kebenaran yang pelbagai dan saranan kepada para penganut untuk meyakini agama sendiri tanpa perlu menganggap ia satu-satunya wadah kebenaran. Perakuan kepada hakikat kebenaran yang berbeza ini adalah sikap dan pendirian yang ganjil. Ia menjadikan kebenaran bersifat mutlak dalam suatu agama dan dalam masa yang sama bersifat nisbi apabila berhubung dengan penganut agama yang lain. Tiada keyakinan muktamad mampu diputuskan untuk kepercayaan seperti ini. Sikap sebegini melahirkan fahaman skeptisisme terhadap agama, iaitu meragui apa yang dipercayai sehingga seterusnya melihat agama hanya keyakinan individu tentang kebenaran menurut perspektif masing-masing. Kedua pula, metod dekonstruksi atau dikenali sebagai mengkritik teks termasuk kitab agama yang disifatkan statik, universal dan bersejarah seperti yang dipegang oleh pendukung strukturalisme, tetapi sebaliknya perlu dilihat secara dinamik dan relatif. Setiap teks tidak sekadar memperlihatkan satu makna khusus. Sebaliknya, tersembunyi di sebalik teks tersebut jaringan teks lain yang mempunyai makna lain yang pelbagai. Kesannya, teks atau tulisan tidak lagi dilihat sebagai wahana penyampaian ilmu yang benar. Ini kerana dekonstruksi teks bertujuan menunjukkan kegagalan penulis menghadirkan kebenaran melalui usaha membongkar agenda tersembunyi yang terkandung di sebalik teks tersebut. Berbeza pula dengan pembacaan teks yang biasa, kerana melalui bacaan biasa, tujuannya untuk mendapatkan makna yang tepat dari teks. Namun, bagi dekonstruksi, ia cuba melihatkan ketidakupayaan teks sebagai medium kebenaran yang mutlak. Mengimplikasikan dekonstruksi terhadap agama itu sendiri termaksudlah meruntuhkan autoriti ilmuwan agama. Agama tidak lebih menjadi sekadar pengalaman spiritual dan pemikiran peribadi manusia yang relatif dan bukannya suatu keyakinan yang mutlak. Ini merupakan satu contoh bongkai relativisme antara masyarakat di mana tanggapan dari tindakan dua perkara yang berbeza. Relativisme budaya lebih kepada tanggapan di mana relativisme budaya beranggapan bahawa individu itu mampu untuk menerima budaya masyarakat lain tanpa adanya unsur kritikan dan perhujahan dan tidak melihat budaya kita adalah lebih baik daripada budaya masyarakat lain. Namun di dalam relativisme sebenarnya yang baik, setiap individu dan masyarakat memiliki pandangan dan perspektif yang tersendiri terhadap budaya masyarakat lain dan budaya yang diamalkan. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa relativisme budaya yang tidak berkonsepkan kepada perhujahan dan kritikan terhadap sesuatu perkara itu agak mustahil untuk dilakukan dalam realiti sebenar serta individu dan masyarakatnya mempunyai pandangan dan perspektifnya sendiri. Maka akan timbulnya penghujahan dan kritikan terhadap sesuatu budaya yang diamalkan. Sebagai contohnya di Malaysia, budaya tidak menepati masa pada waktu bekerja merupakan satu budaya dan tradisi yang diamalkan oleh pekerja di Malaysia. Bayangkan, sekiranya pada masa tersebut Tun Dr. Mahathir tidak mengambil sebarang tindakan dan hanya menerima budaya tersebut, maka tiada perubahan terhadap masyarakat di Malaysia. Namun pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir mempunyai
satu pemikiran yang luas dan tidak berkonsekuensi kepada relativisme, maka terciptanya satu dasar, iaitu dasar pandang ke timur, dan di mana dasar itu mengambil nilai-nilai murni dalam budaya masyarakat Jepun dan Korea. Maka di sini apa yang dapat disimpulkan oleh ialah kritikan pengujian penghakiman terhadap sesuatu perkara itu amatlah diperlukan untuk memperbaiki sesuatu perkara itu menjadi lebih baik. Apa yang dapat disimpulkan daripada relativisme ini ialah hasil pemikiran manusia tidak ada yang dapat menemukan kebenaran secara mutlak, termasuk dalam memahami agama yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam persoalan komuniti masyarakat yang pluralistik, semakin tampak jelas kenisbiannya. Dalam pemikiran induktif yang berdasarkan fakta-fakta empirik dan pemikiran deduktif yang didasarkan rasionalisme juga tidak lepas dari kenisbian. Sehingga jika dikatakan hasil pemikirannya dapat mencapai kebenaran, maka harus dikatakan sebagai kebenaran sementara yang terikat dengan ruang dan waktu. Tidak dapat disebut sebagai kebenaran yang mutlak. Relativisme hanya melahirkan semangat berdebat dan berpolemik demi menyah autoriti dalam sesuatu bidang. Ia hanya bersifat reaktif dan terhadap nilai sedia ada, tidak menyediakan sesuatu pengetahuan baru, dan sebaliknya menawarkan pengetahuan yang tidak mengikat hingga apa yang terzahir bukannya kefahaman tetapi perasaan skeptik. Relativisme adalah suatu faham yang secara dasarnya bertentangan dengan faham itu sendiri, kerana hujah yang dibawa relativisme sepatutnya relatif untuk mereka dan tidak boleh diumumkan untuk semua. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya, apabila mereka mensejagatkan kerelatifan ke setiap bidang termasuk aspek epistemologi dan ontologi. Jadi, kita sebagai masyarakat yang majmuk mestilah mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain. Biarpun kita berlainan pendapat atau pandangan, sikap tersebut akan menjadikan kita bersatu padu dalam sebuah negara yang maju. Sekian, itu sahaja daripada kami, kumpulan 4. Terima kasih atas perhatian semua. Bye. Assalamualaikum.